Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, malam ni dapat lagi kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni agak lewat sikit. Jadi saya memberi ruang kepada sahabat-sahabat yang mungkin nak pergi semayang berjemaah di surau dan masjid yang berdekatan. Jadi malam ni kita lewat sikit lah, start 9.30 lebih ni, 9.30. Jadi maknanya kerana sekarang ni surau-surau di sekitar Selangor dan juga masjid di dalam negeri Selangor ni dah boleh melakukan solat berjemaah. Okey, jadi maknanya kalau yang pergi surau dekat tu dah sepat balik lah, insya-Allah. Jadi malam ni insya-Allah malam yang terakhir untuk minggu ni, malam besok dan malam lusa, malam Ahad, malam Sabtu dan malam Ahad, Sabtu malam Ahad dan Ahad malam Isnin, insya-Allah kita berehat dan kita sambung pada hari Isnin nanti insya-Allah. Jadi malam ni kita masih menyambung perkara yang berkaitan dengan pelajaran yang ke-31 di bawah tajuk siapakah orang yang zuhud. Bukanlah zuhud itu, kata dia, bukanlah zuhud itu bermaksud seorang itu tidak bekerja dan tidak berharta. Pengertian zuhud yang sebenar ialah hati seseorang itu langsung tidak mencintai harta dan dunia dalam segala bentuknya. Meskipun orang tersebut memiliki harta yang banyak. Walaupun dia memiliki harta yang banyak tetapi dia tidak mencintai. Apa yang penting dia mengambil harta tersebut daripada sumber yang halal dan tidak mengambilnya melalui jalan yang haram. Dan jika ada yang mengetuk pintu meminta bantuan, dia langsung memberi tanpa tanpa soal. Inilah kesan daripada sifat zuhud. Jadi zuhud yang pertama, bukanlah zuhud tu berarti tidak ada harta. Zuhud ialah tidak mencintai harta. Okey, kalau dia mempunyai harta yang banyak sekalipun tetapi dia tidak mencintai harta itu, ini tidak ada masalah. Jadi kalau ada orang datang ke rumah dia minta bantuan, dia bagi. Dan juga kalau ada orang yang minta dari bantuan dengan dia, dia beri. Dan juga harta yang dia dapat itu hasil daripada pendapatan yang halal. Jadi tiga elemen ni penting untuk dikatakan seorang itu zuhud. Yang pertama, tidak mencintai harta tadi. Yang kedua, harta yang didapatkan itu tadi daripada sumber yang halal. Yang ketiga, tidak kedekut untuk memberikan harta itu bantuan kepada orang lain. Kalau ada orang minta bantuan dan sebagainya, dia bagi. Jadi apabila ada tiga benda ini, maka dipanggil orang itu zuhud. InsyaAllah, maka dia tergolong dalam golongan az-zahidin daripada kalangan orang-orang yang zuhud. Jadi elemen yang utama sekali dalam zuhud ini adalah cinta. Cinta kepada harta. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hubbuka syai', kata ulama, kata hukama, orang yang bijak pandai, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintakan kamu kepada sesuatu menjadikan kamu itu buta dan pekak. Kalau kamu cintakan kepada sesuatu menyebabkan kamu akan jadi buta, tak nampak benda yang sebenar. Dan juga menjadikan kamu pekak, kamu tak boleh mendengar benda yang sebenar. Walaupun orang nasihat kepada kita, walaupun orang cakap pada kita benda-benda yang benar, benda-benda yang betul,
Walaupun di depan mata kita, kita nampak betul benda ini benda yang benar, tetapi oleh kerana kita cintakan kepada sesuatu, maka dia akan menjadikan mata kita buta dan telinga kita pekak. Jadi orang Melayu kata, cinta itu buta. Apa maksud? Cinta itu tidak mengenal mana yang betul, mana yang salah, asal yang penting cinta. Jadi saya bawa beberapa contoh tuan-tuan semua. Contoh dalam kehidupan orang-orang terdahulu. Dulu kita pernah dengar nama Laila Majnun. Laila perempuan, Majnun ini maksud dia gila. Orang yang menggilai kepada Laila. Laila ni seorang perempuan. Jadi nama Majnun ini dikatakan Qais bin Amir. Qais Al-Amiri. Qais nama dia. Jadi dia sangat sayang dan cinta kepada Laila sehingga kan legend Laila Majnun ni, Majnun Laila ni jadi satu legenda di negara Arab sebagaimana dalam legenda orang putih iaitu Romeo and Juliet. Ya, macam tu. Jadi oleh kerana kecintaan Majnun ni terlalu kuat kepada Laila ni sampai tak boleh nak buat apa, akhirnya bapa Majnun ni bawa si Majnun ni yang nama dia Qais bin Qais ni bawa ke Mekah. Dia sampai ke Mekah, bapa dia kata, wahai anakku, kau pergilah bergantung kat kelambu Kaabah tu tadi dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala buangkan daripada hati kau perasaan cinta kepada Laila. Tetapi tuan-tuan semua, apabila seseorang tu cinta kepada suatu benda, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan perasaan cinta itu kepada Laila itu pun dia tak sanggup. Akhirnya apa yang dia doa kepada Allah Taala di kelambu Kaabah itu? Dia kata, Allahumma zid hubban li Laila. Ya Allah, tambahkanlah bagi aku Laila, tambahkanlah kepada aku cinta kepada Laila. Tuan-tuan semua, bukannya dia nak minta, ya Allah hilangkanlah perasaan cinta aku kepada Laila. Ayah dia kesian tengok dia, siang malam pagi petang duk menyebut nama Laila, Laila dan sebagainya, akhirnya menjadikan dia seorang yang gila, dipanggil sebagai Majnun dan sebagainya. Jadi akhirnya dia pergi, ayah dia bawa ke Kaabah. Tetapi tuan-tuan semua, ayah dia suruh doa supaya hilangkan perasaan cinta kepada Laila. Yang didoanya bukan hilangkan cinta, tetapi dia doa, ya Allah tambahkanlah cinta aku kepada Laila. Ini tuan-tuan semua cinta. Sebab itu tak boleh. Yang kedua, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti membawakan kisah ini di dalam kitabnya Al-Hikam. Kitab Syarah Al-Hikam yang disyarah oleh pengarang kita ni, Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kisah yang baru saja berlaku tahun 20-an macam tu, 1920-an, yang berlaku kepada King Edward. King Edward 8. King Edward 8. Kalau tuan-tuan boleh baca sejarah King Edward 8, seorang raja England yang sanggup turun takhta. Sanggup dia turun daripada takhta. Kenapa? Kerana dia nak berkahwin dengan seorang perempuan, Miss Simpson, kalau tak silap nama saya, Simpson nama gitulah perempuan tu, yang mana perempuan itu adalah asalnya isteri orang. Mengikut undang-undang Britain pada waktu itu, seorang king, seorang raja tidak boleh berkahwin dengan seorang perempuan yang janda yang mana bekas suaminya masih hidup. Lalu King Edward kerana cintakan kepada perempuan itu, sanggup dia turun daripada takhta dan memberikan takhta itu kepada adiknya, dan dia menjadi orang biasa. Kenapa? Kerana cintakan kepada seorang perempuan. Jadi sebab itulah cinta ini bahaya. Oleh kerana hati kita ini perlu ada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh ada kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cinta kepada harta, kena buang. Untuk buangkan rasa cinta kepada harta itu dipanggil sebagai zuhud. Jadi itulah yang pentingnya, iaitu perasaan cinta tadi. Bukannya harta itu tidak ada. Sebab ramai orang yang tak ada harta tetapi dalam hatinya penuh kecintaan kepada harta.
Jadi yang ni tak boleh tuan-tuan semua. Walaupun dia tidak ada harta, tetapi dalam hatinya penuh rasa cinta, penuh rasa rindu kepada harta. Ini bukan zuhud. Dia tengok orang ni, Allah hai, buruknya pakaian dia, lusuh pakaiannya, tapi dalam hati dia teringin-ingin kepada harta, cintakan kepada harta yang sedikit, yang dia ada sedikit itu pun dia terlalu dan amat cinta. Maka ini bukanlah orang yang zuhud. Jadi kesimpulannya, zuhud ni elemen utamanya cinta. Jadi jangan ada rasa cinta kepada harta itu, buangkan cinta kepada harta itu, biarlah dia banyak di tangan, tidak ada masalah, tetapi jangan ada di dalam hati itu. Jangan sekali-kali kita jadi seperti kisah-kisah yang tadi, mencintai wanita, mencintai pangkat, mencintai harta, mencintai kedudukan dan sebagainya. Itu semua tak boleh ada dalam hati kita, kerana hati kita itu Allah Ta'ala ciptakan untuk diletakkan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Zuhud itu bukanlah berarti seperti yang dipahami oleh orang-orang yang jahil pada hari ini. Mereka menyangka bahawa zuhud itu ialah orang yang tidak berharta, memakai baju yang bertampung-tampung lagi lusuh, dan memakan makanan yang tidak layak dimakan. Memakan makanan yang tidak layak dimakan, makan roti kering yang kerah-kerah dan sebagainya. Bukan macam tu zuhud. Barangkali kita menemui seseorang seperti ini, namun hatinya sangat menginginkan harta, sangat cinta pada harta. Ini bukanlah orang yang zuhud. Barangkali kita jumpa orang yang pakaian koyak, campan-camping, makan roti kering, kerah dan sebagainya. Jadi tetapi dalam hatinya penuh perasaan cinta kepada harta. Maka tidaklah dipanggil seorang yang zuhud. Kerana dalam hati dia ada rasa sayang dan rindu kepada harta. Okey? Baik. Nabi SAW memperkenalkan kita dengan sifat zuhud melalui sabda baginda SAW. Apa kata Nabi SAW? Az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal, walakin az-zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadayka awthaqu mimma fi yadillah. Terjemahan, zuhud terhadap dunia bukan bererti mengharamkan yang halal. Nabi dah cerita kepada kita pengertian zuhud yang sebenarnya. Zuhud yang sebenar itu bukanlah kamu haramkan yang halal. Contoh, makan minum. Makan minum yang halal tidak ada masalah. Bukanlah bermakna kalau kata zuhud haram makan ni, tak boleh makan ni, tak boleh makan kambing, tak boleh makan nasi, tak boleh makan biryani, tak boleh makan macam-macam lagi lah. Kenapa? Kerana benda ni nak menunjukkan zuhud. Tidak. Bukan mengharamkan yang halal. Yang halal ambil lah. Dengan kadar yang munasabah supaya hati tidak menjadi keras. Dan juga wala idha'atil mal. Dan juga bukanlah mensia-siakan harta. Bahkan mensia-siakan harta itu haram. Bukan kata kita buangkan harta begitu saja. Tak. Bahkan harta itu disuruh kita jaga harta itu. Disuruh kita memelihara harta itu. Disuruh jangan membazir harta itu. Bukan zuhud mengharamkan yang halal, dan bukan zuhud juga mensia-siakan, membazir harta itu. Bahkan tuan-tuan semua, membazir itu amalan syaitan. Disuruh kita jaga harta. Disuruh kita perelokkan harta kita dan sebagainya. Tidak, bukan macam tu zuhud itu. Baik, lalu zuhud itu macam mana? Kata Nabi SAW, tetapi zuhud terhadap dunia ialah kamu tidak menjadikan apa yang diusaha oleh tanganmu lebih diyakini daripada apa yang berada di tangan Allah. Tetapi zuhud, kata Nabi SAW, benda yang ada di tangan kita, yakni harta kita ini, bukanlah kita yakin kepada harta itu melebihi daripada apa benda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zuhud. Jadi kita berpegang kepada harta, bersandar kepada harta. Aku tak apa, aku sakit pun duit dalam bank ada 2 juta. Tak apa, aku tak ada masalah. Kalau ada problem dan sebagainya, duit dalam bank ada 2 juta. Semua benda yang kalau terlintas masalah dalam kepala dia, dia sandarkan kepada duit, harta yang ada dalam bank dia tadi. Yang ni bukan zuhud lah. Sebab apa? Sebab dia yakin kepada benda ini, yakin kepada harta. Sepatutnya dia kata, ya Allah, insyaAllah kalau ada masalah apa, Allah Ta'ala akan bantu. Kan? Ataupun dia orang yang beli
insurans. Tak apa aku kalau meninggal pun ada insurans. Tak apa aku kalau sakit ada insurans. Tak apa aku kalau lumpuh ada insurans. Jadi sandaran dia sekarang ni kepada insurans. Insurans yang dia beli tu tadi. Jadi maknanya dah hilang sifat zuhud daripada dirinya. Zuhud itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan keyakinan kita kepada benda yang ada di tangan kita. Yang di tangan kita ini tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Jadi kesimpulannya maknanya buangkan rasa cinta kepada harta itu elemen yang utama sekali dalam perasaan zuhud itu tadi. Baik. Hal ini bermaksud jika anda meyakini jaminan dan janji Allah melebihi keyakinan terhadap harta yang berada dalam simpanan anda, maka dengan demikian anda tersenarai dalam kalangan tokoh-tokoh zuhud. Ini kalau kita yakin janji-janji Allah, jaminan Allah, kan, pemberian Allah dan sebagainya, melebihi daripada harta yang kita ada, itu termasuk dalam orang yang zuhud. Tapi tuan-tuan semua, kebanyakan kita begitulah. Kan? Bagi orang yang banyak duit, kalau dia terfikir kan, kalau ada masalah, tak apa, aku ada duit dalam bank 2 juta. Sekarang, tak apa, ada insurans. Jadi tidak salah ambil insurans tu. Tapi jangan meletakkan seluruh keyakinan kita kepada insurans tu. Insurans tu sebagai asbab, sebagai preparation, persediaan kita dan sebagainya. Tetapi bukan sandar keyakinan tu kepada insurans, sandar keyakinan kepada duit yang ada dalam bank, kepada harta kita. Tetapi kita sandarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kemudian habis pelajaran yang ke-31, 32, sesungguhnya Allah Maha menutupi lagi menyukai sifat menutup. Ini maksudnya kita tuan-tuan semua tidak digalakkan untuk membuka keaiban orang, dosa-dosa orang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ada satu hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad. Saya tak ingat matan dia, tapi makna dia macam ni. Sesiapa yang mengaibkan seseorang dengan dosanya, kita aibkan seseorang dengan dosanya, lam yamut hatta yusibuhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mati melainkan dia akan terkena dengan dosa itu. Jadi banyak kisah-kisah diceritakan dalam hikayah-hikayah bagaimana orang yang mengaibkan seorang, mencerca, membuka dosa orang, akhirnya sebelum dia meninggal dia buat dosa tu. Dia yang akan buat dosa tu. Allah Ta'ala takdir macam tu. Kan? Kita kata ke anak orang dan sebagainya, akhirnya sebelum dekat nak mati, anak kita pula jadi macam tu. Wal-iyadzabillah. Jadi tuan-tuan semua begitu. Allah Ta'ala suruh kita tutup dosa orang. Suruh jangan kita buka dosa orang. Kalau nak nasihati, nasihatlah supaya dia berubah. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana nasihat itu untuk dia berubah. Itu dia. Buat apa kita canang, cerita kat satu kampung dan sebagainya. Bukannya boleh mengubahkan dia. Yang penting dia berubah. Jadi untuk merubahkan dia itu, bukan perlu diceritakan semua keaiban itu kepada manusia yang lain. Jadi hati-hati kita mengaibkan orang, mencerita dosa-dosa orang dan sebagainya dengan kesalahan dan kesilapan orang, dan kita aib buka, kata Nabi SAW, tidak akan mati melainkan dia akan melakukan dosa itu juga. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Kita baca sikit. Jika seseorang melihat orang lain melakukan maksiat, lalu dia menghebohkan kejadian tersebut kepada orang ramai, maka dia telah merobek kehormatan golongan mukmin. Perbuatan merobek kehormatan golongan mukmin merupakan tindakan yang mencemar kesucian Allah, kerana Allah menyuruh agar menutupi perbuatan dosa. Tiada perbezaan antara saya dengan saudara saya, kerana kesungguhan dalam menutupi kesilapan sendiri sepatutnya sama kesungguhan dalam menutupi kesilapan orang lain. Kita pun ada dosa juga. Kita bersungguh nak tutup keaiban kita. Jadi kalau kita bersungguh nak tutup keaiban kita dan dosa kita, begitu jugalah kita kena bersungguh untuk tutup keaiban dan dosa saudara kita, sahabat kita, orang Islam yang lain. Sebab kita kena suka apa yang
kita suka untuk diri kita, kita kena suka berlaku benda itu kepada orang lain. Nah, itu payahlah tu tuan-tuan semua. Kita ni kadang-kadang itulah sedap je cerita hal orang. Sedap je cerita dosa-dosa orang dan sebagainya. Kita tak rasa terlintas, kalau orang cerita dosa aku ni macam mana? Satu, kalau Allah Ta'ala takdir aku buat dosa macam ni macam mana? Sebab itu tuan-tuan semua jangan macam tu. Tetapi ada ketika seperti kita sebut pada semalam, adalah beberapa keadaan yang boleh kita cerita dosa orang. Antaranya iaitu orang yang mujahir, orang yang dah memang terang-terangan buat dosa, selalu buat dosa. Yang ni kita cerita atas dasar untuk memberi amaran dan sebagainya, dibenarkan. Malam tadi dah saya sebutkan 6 tempat dibenarkan mengumpat. Okey, itu cerita dia. Baik, memuliakan kehormatan golongan mukmin adalah tanda seseorang itu mengagungkan kesucian Allah. Manakala merobek kehormatan orang golongan mukmin adalah tanda seseorang itu memandang remeh kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaedah dia tuan-tuan semua dalam hidup kita ni, tuan-tuan pegang kaedah dia, ni formula dia. Formula ini tuan-tuan semua penting dalam hidup kita. Kalau kita nak Allah Subhanahu wa taala buat sesuatu kepada kita, kita buat benda itu kepada manusia. Buat kepada hamba Allah Ta'ala. Baik, kita nak Allah Ta'ala sayang kat kita. Kita sayang kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala akan sayang kepada kita. Irhamu man fil ardi, yarhamhum man fis sama. Nabi kata, kasihanilah, sayanglah orang yang di bumi, Allah Ta'ala akan sayang kamu. Kalau kita nak, kita ni, Allah Ta'ala lemah lembut dengan kita, kita berlemah lembut dengan makhluk. Kalau kita nak Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, kita beri rezeki kepada makhluk. Mana pemurah? Kita pemurah kepada makhluk, Allah Ta'ala pemurah kepada kita. Kalau kita nak Allah Ta'ala tutup dosa-dosa kita, kita tutup dosa-dosa makhluk yang lain. Okey? Kalau kita nak Allah Ta'ala puji kita, kita puji makhluk yang lain. Kalau kita nak Allah Ta'ala muliakan kita, kita mulia makhluk Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan semua, macam ni lah. Dia punya formula, kaedah dia. Kalau kita tak muliakan makhluk Allah, Allah Ta'ala tak muliakan kita. Kalau kita kedekut dengan makhluk Allah, Allah Ta'ala kedekut dengan kita. Allah Ta'ala tak bagi yang kita. Kalau kita kerah dengan hamba Allah, kerah, tak penyayang, tak pengasih dengan manusia, Allah Ta'ala pun kerah dengan kita, tak penyayang, tak pengasih dengan kita. Kalau kita tidak bersifat lemah lembut dengan manusia, Allah Ta'ala pun tak bersifat lemah lembut dengan kita. Jadi kalau kita nak sesuatu itu berlaku pada kita, kita buatlah benda itu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tutup dosa orang, insya-Allah Allah Taala tutup dosa kita. Insya-Allah. Itulah macam itulah. Kita pun tak nak dibuka dosa kita. Malu keaiban kita dan sebagainya. Semua orang tak nak macam tu. Oleh itu jika ada orang yang gemar berbicara atas nama Islam, menampilkan kesungguhan dalam amal agama dan penerapan syariat Allah, namun dia menjadikan mengumpat sebagai bahan penyedak rasa dalam kebaikan majlis, maka dia sebenarnya seorang pembohong yang sedang mempergunakan Islam untuk kepentingan dirinya. Jika dia ikhlas memelihara kesucian Allah, maka dia pasti akan memelihara kehormatan hamba-hamba Allah. Sebaliknya, orang yang benar-benar ikhlas akan menjaga kehormatan saudaranya ketika ketiadaan orang tersebut dan menasihat saudaranya itu ketika menemuinya. Ini ialah tanda kejujuran, keikhlasan dan takwa yang sebenar. Mudah-mudahan kita diberikan kurnia oleh Allah SWT, pertama untuk menjadi orang yang zuhud dan juga untuk menjadi orang yang sentiasa menutup keaiban orang, tidak membuka keaiban orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup juga keaiban kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, pelajaran yang ke-33 insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang, insya-Allah. Jadi malam ni setakat dulu, kita tengok kalau ada soalan. Apa benda ni? Okey, bagaimana dikatakan Tuan Haji Alim, bagaimana dikatakan mencintai Rasul lebih dari keluarga sendiri, kedua ibu bapa, isteri dan anak-anak?
Maksudnya macam ni, ada hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang kamu sehinggalah dia mencintai aku melebihi daripada anaknya, bapaknya, ibunya dan manusia yang lain sekaliannya. Jadi mencintai Rasul kena lebih daripada segala-galanya. Macam mana? Macam mana cinta pada Rasul lebih pada segalanya? Kita lihat kepada sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana mereka tunjuk contoh. Sahabat-sahabat Nabi, bila berlaku pertembungan antara keluarga mereka dengan Rasulullah, maka mereka mengutamakan Rasulullah SAW. Sehingga kan ada anak yang nak bunuh bapa dalam peperangan. Contohnya Abdullah bin Ubay. Kan? Abdullah bin Ubay. Iaitu Ra'sul Munafikin. Kepala orang munafik di Mekah. Di Madinah. Anak dia, anak Abdullah bin Ubay ni, minta dengan Rasulullah SAW nak bunuh bapa dia. Dia nak bunuh bapa dia. Jadi maksudnya macam tu. Sebab apa? Sayangnya kepada Rasulullah SAW. Tak kira bapa, tak kira anak, tak kira siapa. Yang penting Rasulullah SAW. Jadi ada bapa di zaman sahabat dulu, ada anak yang masuk Islam, bapa tak masuk Islam. Ada adik-beradik yang masuk Islam, abangnya tak masuk Islam dan sebagainya. Itu dipanggil mendahului Allah dan Rasulnya. Kita sekarang ni macam mana? Kita sekarang ni maksudnya bila ada suruhan Rasulullah SAW yang pada hakikatnya itu adalah juga suruhan Allah. Bila ada suruhan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada percanggahan, dengan apa benda, dengan kehendak makhluk yang lain. Maka yang mana kita nak utamakan? Itu kita utamakan Rasulullah SAW. Kan? Jadi Rasulullah cakap begini. Tapi keluarga kita, mak ayah kita, ataupun anak kita, lagu ni dia nak lain. Tak sama. Dah bercanggah antara Allah dengan antara Rasulullah dengan ahli keluarga ni. Mana kita nak dahulukan? Nak ikut yang mana? Nak ikut apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Itu maksudnya mencintai Rasulullah SAW. Baik. Penyakit umat akhir zaman. Ya, penyakit umat akhir zaman ni Nabi SAW sebut, kamu nanti akan ditimpa, kamu akan dikerumuni sebagaimana orang kerumuni talam nak makan nasi. Talam nak makan. Jadi bila Nabi SAW sebut macam tu, kamu ni diibaratkan seperti buih di laut, kata Nabi SAW. Lalu sahabat bertanya, kerana pada waktu itu kita sikit ke ya Rasulullah? Tak ramai ke orang Islam pada itu? Kata Rasulullah, tak, orang Islam ramai pada waktu itu. Tapi kamu ditimpa satu penyakit nama dia Al-Wahan. Al-Wahnu. Jadi kata Nabi Al-Wahnu. Jadi sahabat tanyalah, apa penyakit wahn tu? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan amat benci kepada kematian. Jadi cintakan dunia dan amat benci kepada kematian. Itulah penyakit akhir zaman nanti. Dan kita sedang menuju ke arah itu. Memanglah bila kita makin jauh daripada Rasulullah SAW, penyakit cinta dunia itu makin kuat berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Walaupun begitu, janganlah kita berputus asa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita tidak mencintai dunia. Bukan tak ada dunia, tidak mencintai. Itu yang penting. Tuan-tuan faham? Jangan tuan-tuan mengaji ni, lepas ni habis tuan-tuan semua buang perabot, buang apa semua, buang kasut-kasut habis semua. Pasal apa ni? Ustaz kata kena zuhud. Itu salah faham. Salah faham. Abu Hanifah tuan-tuan semua zuhud, tapi tuan-tuan semua pakaian dia mahal-mahal. Tidak ada masalah. Benda mahal tu tidak ada masalah. Okey, seterusnya, bagaimana kita nak mengetahui yang kita dah capai tahap zuhud dan bagaimana nak mengamalkan sifat zuhud di zaman yang banyak dugaan ini. Nak mengetahui kita dah capai sifat zuhud atau tidak, perkara paling utama sekali, yang paling penting sekali nak tahu kita dah zuhud atau tidak, ialah kita kena cek diri kita
dan kita ceritakan kepada orang-orang yang mahir dalam ilmu ni. Okey. Kita kena ceritakan benda ini yang kepada orang-orang yang mahir dalam ilmu ni. Saya ni macam ni ustaz, macam ni. Adakah perasaan saya ni tak zuhud lagi? Kena cerita. Kan, sebab dalam hati kita tak tahu. Kan, orang pun tak nampak. Jadi sebab itulah kita kena cerita perkara itu kepada doktor dalam bab ini. Doktor dalam bab hati ni. Bukan doktor cinta ni, doktor bab rawatan hati. Jadi kita pun tanyalah, cakap kat dia, ustaz ataupun tuan guru, syekh, saya ni macam ni lah, rasa dalam hati ni gini. Maka dia kata, macam tu tak boleh lagi ni. Maka rawatan dia macam ni. Awak ada 2 kereta, satu Mercedes kereta buruk, satu kereta buruk. Awak letak Mercedes luar pagar, kereta buruk masuk dalam pagar. Contohnya kan. Itu rawatan yang diberi oleh oleh orang-orang yang guru-guru yang ataupun ulama yang mahir dalam ilmu ni, kan. Jadi awak letak kereta, contoh macam tu kan. Kita pun balik ambil Mercedes hak mantap kat luar, ambil kereta kancil buruk tak kat dalam rumah. Terlintas lagi duk rasa sayang tu. Tu maknanya ada lagi lah perasaan sayang dan cinta kepada harta. Gitulah lebih kurang. Tapi apa-apa pun kita berusaha, insya-Allah. Yang penting kita berusaha. Kalau kita berusaha, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagilah. Itu insya-Allah. Jangan tak berusaha langsung. Yang mana sifat lebih utama, zuhud atau tawaduk? Tak semua itu kena ada pada kita. Zuhud pun kena ada, tawaduk pun kena ada. Zuhud maksudnya tak sayangkan harta, tak cintakan harta. Okey? Tawaduk tu perasaan merendahkan diri. Tawaduk itu dia berkait dengan benda lain. Tawaduk itu berkait dengan makhluk. Kita tak rasa sombong. Lawan kepada tawaduk itu takabur. Zuhud lawan kepada zuhud itu hubbud dunya, cintakan dunia. Jadi cinta dunia, buang dia tu ada zuhud. Kan? Sombong, buang dia tu ada rasa tawaduk, merendahkan diri. Jadi semua itu kena ada dalam jiwa kita. Okey, itu. Ada doa untuk kita hanya lihat kebaikan orang, walau banyak mana keburukan dia. Lihat keburukan kita walau banyak. Saya tak ingatlah doa itu. Tetapi walaupun kita tidak berdoa dengan bahasa Arab sekalipun, tak ada masalah. Kita doa saja, ya Allah, jadikanlah aku mata lebah dan jangan jadikan aku mata lalat. Apa maksud? Mata lebah ni kan dia mencari bunga-bunga dan benda-benda yang elok. Walaupun lebah dengan lalat ni lebih kurang je bentuk dia. Kan? Lebah dengan lalat lebih kurang. Jadi minta doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah aku ni seperti mata lebah dan jangan jadikanlah aku seperti mata lalat. Mata lalat ni tuan-tuan semua, dia tak cari tempat yang elok, dia cari tempat najis dan sebagainya. Lebah, dia cari bunga, madu dan sebagainya. Walaupun bentuk lalat dengan lebah ni tak ada, kalau kita tengok sekaligus, tak ada jauh bezanya. Jadi itu tuan-tuan semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita orang-orang yang melihat kebaikan orang dan tidak banyak tidak melihat keburukan orang. Siapakah yang patut kita rujuk jikalau ada masalah dengan isteri? Kalau ada masalah dengan isteri, perkara yang pertama sekali ialah kita kena bincang dengan isteri. Itu perkara yang pertama sekali. Kemudian kalau dah tak boleh semua langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran, nasihat, lepas tu tinggal tempat tidur dan sebagainya kan, maka kita lantiklah pendamai. Pendamai itu tak ada masalah lah. Siapa-siapa yang kita rasa orang yang soleh, yang faham dan sebagainya, untuk mendamaikan kita. Mendamaikan dan memberi nasihat. Biasanya orang yang ahli agama lah, tutu imam, ustaz-ustaz dan sebagainya, kebiasaannya, tapi tidak semestinya.
Orang-orang yang mendamaikan. Mungkin orang-orang tua di kampung, orang-orang yang dihormati dan sebagainya kan. Jadi kita rujuk masalah cerita ini gini. Kerana rumah tangga ni dia adalah berdasarkan pelayaran ataupun pengalaman. Kan, orang yang hidup 40 tahun lebih berpengalaman daripada orang yang baru bernikah 10 tahun. Jadi tuan-tuan semua, dia dah rasa macam-macam dah dalam kehidupan, terombang-ambing, gelombang dan sebagainya. Nak boleh sampai ke 40 tahun usia perkahwinan. Ada satu Syekh Yusuf bin Bakhur, dia kata apa? Tak silap saya macam itulah. Kalau sebuah perkahwinan itu boleh melepasi 10 tahun, itu adalah satu perkahwinan yang berjaya, insya-Allah. Sebab nak melepasi 10 tahun tu dia macam-macam. Kan? Itu. Jadi jumpalah orang-orang yang sesuai, yang berilmu, beragama untuk memberi nasihat kepada kita. Memberi nasihat kepada pasangan. Insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi dengan hasrat memang kita nak memperbetulkanlah. Bukan kata kita ni jumpa saja ya, nak memenuhi rutin dan sebagainya, itu tak jadi. Apa pandangan tentang seorang ibu bapa yang sentiasa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak-anaknya? Bila anak nasihat, mereka tidak hiraukan, malah dikatakan anak derhaka. Anak menjadi serba salah dalam hidup. Gini tuan-tuan semua, mak ayah tuan-tuan semua, kita tak boleh pilih mak ayah kita. Tuan-tuan lahir daripada perut mak ayah, daripada perut mak dan ayah tuan-tuan semua. Tuan-tuan tidak ada hak memilih. Jadi Allah Ta'ala takdirkan mak ayah kita mungkin tak seperti kita. Ada orang dia kuat semayang, kaki semayang, tapi ayah dia, mak dia tak semayang. Tuan-tuan semua, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hidup kita tuan semua macam tu. Jadi tidak semua orang yang dia soleh, mak ayah dia mesti soleh. Tidak semua orang yang dia soleh, dia baik, dia bercakap dengan sopan santun, mak ayah dia kena sopan santun. Tidak semua orang yang dia kaki semayang, kaki orang yang baik dan soleh, mak ayah dia baik dan soleh. Jadi inilah rezeki masing-masing tuan-tuan semua. Jadi cara kita nak berhadapan dengan mereka inilah yang penting. Yang penting iaitu maksudnya kita kena ada ilmu. Macam mana tuan-tuan semua? Kalau Allah Ta'ala anugerahkan kita kepada kita mak ayah macam ni, apa benda tuan-tuan semua? Itu pertama kita kena ingat, ini ujian pada kita. Ujian pada kita. Sebab sama jugalah bagi isteri yang tak sama dengan kita. Kita soleh, mungkinlah dia tak soleh. Pada kuliah sebelum ni saya pernah sebut macam mana ujian orang alim-alim dengan isteri mereka. Jadi kena ingat, ini adalah ujian untuk kita. Maka kita kena bersabar. Bersabar tuan-tuan semua. Yang kedua tuan-tuan semua, mak ayah kita buat dosa kat kita. Mak ayah kita buat dosa, kita tak tanggung dosa dia. Tuan-tuan semua. Jadi itu dosa antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita cubalah nasihat setakat yang kita mampu. Nasihat yang kita nasihat kita tidak membawa kepada penderhakaan kepada dia. Kita kata, mak tak boleh cakap macam ni kan. Salah dari segi agama. Bila kita cakap macam tu, dia pun lawan balik. Engkau agama bawa engkau kan. Pun dia pun keluar macam-macam cakap apa. Kita diam je lah. Di sinilah Allah Ta'ala menguji kita. Sejauh mana kita boleh bersabar dengan ujian ini. Ujian mak ayah ni. Kan? Tuan-tuan semua, mungkin kita tak dapat mak ayah ni yang mulut tak elok ni. Mungkin masa muda dia okey. Bila dia tua, umur 80 apa semua, dia dah nyanyuk, dia keluar macam-macam. Dia cakap macam-macam. Dia maki hamun dan sebagainya. Kadang-kadang saya jumpa ada seorang perempuan mengadu, "Ya Allah Ustaz, saya mandi air mata tiap-tiap hari. Dia maki kat saya apa semua. Allah Ustaz." Inilah ujian kita. Allah Ta'ala nak uji pada kita. Uji apa? Ujian melalui mak ayah. Sabarlah insya-Allah. Kan? Tak boleh kita kata, ayah ni dah gila ke apa? Kan? Dah keluar perkataan buruk-buruk kat saya ni pasal apa? Tak boleh. Mereka adalah ayah, mereka adalah mak. Kita sentiasa kena hormat pada mereka. Jadi itulah tuan-tuan semua. Kita berhadapan dengan mereka, kita kena ingat,
mereka kedudukannya seperti durian. Durian sama sekali berlawan dengan timun tak akan menang timun. Dia di atas pun menang dia, kita di atas pun menang dia. Itu kena ingat. Mak ayah ni durian, kita timun. Kita duduk kat atas pun dia menang. Kita duduk kat bawah pun dia menang. Kita tak pernah menang. Itu kaedah dia. Baik jadi apa yang dia dengan Allah Ta'ala tu kita doalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada dia. Kembalikan dia kepada orang-orang yang soleh. Tapi kalau tetap macam tu, nak buat macam mana? Itu tahan juga lagi orang Islam. Ada yang anak masuk Islam, mak ayah tak masuk Islam. Itu lagi parah. Kan? Sedih tuan-tuan semua. Ada satu orang daripada Sabah, mak ayah dia tak masuk Islam. Kan? Mak ayah dia tidak masuk Islam. Dia Kristian. Kemudian dia masuk Islam. Jadi mak ayah dia tak masuk Islam. Jadi bersedih. Kenapa mak ayah dia tak dapat Islam sedangkan dia dapat Islam, boleh berdakwah lagi tuan-tuan semua. Tetapi ini tuan-tuan semua benda adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Kan? Masing-masing lah. Okey, saya ingat tak ada kot soalan. Ada beza tak berhati-hati dalam mengurus harta dunia dengan sayang terhadap Tuhan? Ada beza. Berhati-hati dalam mengurus harta dunia ini, kita menguruskan harta dunia ini mengikut acuan yang dibenarkan. Allah Ta'ala tak benarkan kita membazir dan sebagainya. Itu kita ikut apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Sayang ke dunia ni macam ni tuan-tuan semua. Sampaikan benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala pun kita tak nak buat. Zakat tak nak bayar, sedekah pun tak bagi. Pasal apa? Pasal sayang kat dunia. Berhati-hati lain. Kan? Contoh kita nak pergi beli barang. Seorang yang berhati-hati, dia nak beli barang, dia tawar dulu, dia cek dulu. Memang pun ada dalam kitab fiqh cerita, bila kita nak beli barang, dia suruh tengok dulu. Mak beli barang yang tak tengok tu ada syarat-syarat dia. Kan? Sebab semua tu ada disebutkan dalam bab muamalat. Itu dipanggil berhati-hati. Sayang kat dunia ni maksudnya sampai tak buat benda yang wajib. Zakat pun tak bayar, dia simpannya tak bayar zakat. Pasal apa tak bayar zakat ni? Sayang kat dunia. Allah sayang dunia. Buat apa sayang ke dunia? Kan orang-orang simpan duit banyak-banyak tak keluar zakat. Kan? Bila dikira-kira zakat dia 40,000. Kan? Ada satu kes ni. Kira zakat dia 40,000. Jadi dia kata, Allah banyaknya zakat kata dia. Akhirnya dia keluar 4,000 saja. Yang lagi baki tak dikeluarkan. Sebab banyak. Dia tak tahu duit yang Allah Ta'ala bagi kat dia pun banyak. Biasanya orang yang duit banyak ni lah dia sayang nak keluar zakat ni. Pasal apa? Pasal bila duit banyak, jumlah zakat pun banyak. Kalau duit sikit, jumlah zakat setakat 250, 500 ringgit, 1,000, okey lagi. Tapi kalau jumlah duit banyak, zakat pun dia banyak. Pasal 2.5%. Pada waktu itu dia dah rasa sayang nak keluar. Habis duit aku, kata dia, habis. Itulah tuan-tuan semua. Sayang kat dunia. Wallahu alam, insya-Allah tuan-tuan semua sambung malam besok mudah-mudahan sambung malam besok, sambung minggu depan insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.